يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا رب. Harapkan anak-anak ustaz semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Salam Jumaat dan mudah-mudahan pada hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sama-sama kita dapat berada dalam keadaan yang sentiasa sihat, bersemangat untuk kita nak buat dapatkan satu pelajaran yang baru berkenaan dengan surah Al-Ma'un ni. Baik, insya-Allah ustaz tak mau panjangkan pembukaan bicara ustaz. Ustaz faham kadang-kadang nanti video dia jadi panjang. Jadi panjang, kesianlah ada yang nak kena download tu terlalu panjang. Baik, kita teruskan kepada pembelajaran kita. Untuk hari ini, yang pertama sekali iaitu ustaz akan mulakan dengan bacaan surah Al-Ma'un seperti biasa, makna dia, dan kemudian kita akan bagi penerangan tentang setiap ayat itu dan intisari ayat tu, dan kemudian kita akan tengok pengajaran daripada surah Al-Ma'un ni. Baik, kita pergi kepada langkah yang pertama dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang ini yang bermaksud, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, yang ini meliputi hari pembalasan. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan besar bagi mereka yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan salat. Alladzina hum yura'un. Juga bagi mereka yang berkeadaan riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Baik, anak murid ustaz yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kita mulakan dengan penerangan ayat yang pertama, iaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Iaitu dalam ayat pertama ni, permulaan ayat surah Al-Ma'un ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang dia tanya kat kita, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Dia tahukah engkau? Maksud dia ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang pertama, orang yang meliputi hari pembalasan nanti. Yang mana ada orang yang mana mendustakan agama ni, dia buat benda-benda ni, ciri-ciri dia ni sebab kenapa? Kerana dia juga tak mempercayai tentang hari pembalasan. Dia tak mempercayai hari pembalasan, maka dia melakukan perkara-perkara yang mana ada ciri-ciri dia. Dalam surah ni, ayat yang kedua ni dan seterusnya sampai akhir, Allah Ta'ala terangkan ciri-ciri orang yang mana mendustakan agama ni. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Yang pertama, ciri yang pertama iaitu orang yang mendustakan agama, iaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iaitu orang yang mana mendustakan agama ni ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Bila kata menindas berlaku zalim kepada anak yatim, bukan semestinya dia buat naya, dia buat tahana, dia tenang, dia terajang. Dia buat tahana, ya. Selain daripada tu, dia buat apa lagi? Dia memakan harta anak yatim. Dia menipu anak-anak yatim. Dia menindas anak-anak yatim. Dia macam dalam keadaan seorang ni, dia seolah-olah dia nak ambil berat. Nampak macam dia nak ambil berat, dia nak jaga anak yatim. Tapi dalam masa yang sama, niat dia nak rampas harta anak-anak yatim. Sedangkan kadang-kadang kita tahu setengah anak yatim tu ada yang mak bapak dia kaya. Kemudian oleh kerana mak bapaknya dah tak ada, maka dia pun tinggallah sebatang kara. Maka diambil oleh orang yang menjaga dia, penjaga dia. Bila penjaga dia diambil tu, kadang-kadang ada yang bagus, ada yang baik, tapi ada juga yang menindas. Dalam niat masa yang sama, dia nak curi harta anak-anak yatim tu. Jadi sebab itulah di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah orang yang menindas dan berlaku zalim kepada anak-anak yatim ni.
Jadi janganlah kita menindas dan berlaku zalim pada anak yatim ni. Kalau tahu ada anak-anak yatim yang mana kawan-kawan kita ada anak-anak yatim yang ayah tak ada, yang ibu tidak ada, yang bapa juga tidak ada, kan? Kita ambil berat, kita kawan, kita buat hubungan yang baik dengan mereka, kita jaga perhubungan tu, agar kita tak termasuk di kalangan ciri yang pertama, orang yang mendustakan agama. Baik, ciri yang kedua ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk beri makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Nah, bila mana orang ciri yang kedua ni, dia menghalang, dia tak galakkan orang untuk bagi makan, bagi sedekah, bagi kepada orang fakir miskin. Contoh dia, dalam musim-musim lah ni, musim-musim Covid, musim-musim PKP yang berlaku sekarang ni, ramai di kalangan orang yang hilang mata pencarian dia. Jadi bila ada orang yang nak sedekah, orang tu nak bagi, maka jangan halang, izinkan, biarkan, permudahkan jalan orang yang nak sedekah ni. Bagi peluang pada orang yang nak sedekah, nak bagi makan apa semua kepada orang-orang miskin ni. Begitu juga bukan orang miskin saja, orang yang memperjuangkan, macam contoh di hospital, kaki tangan yang memperjuang, mereka juga perlukan makanan. Nah, jadi hospital tak mampu nak berkeluarkan semua tu, jadi kita yang mana ada kemampuan sedikit, kita bantu, kita bagi. Mudah-mudahan hanya Allah Ta'ala saja yang akan balasnya. Dan kita yang tak mau bagi pula, jangan kita nak menghalang pula orang lain tak mau nak bagi. Contoh kita dengar kawan kita ni, ataupun adik-beradik kita, dia kata, aku rasa aku nak tolonglah, hantar makanan ni kepada pejuang-pejuang dekat hospital, ataupun kepada fakir-fakir miskin yang mana tak hilang mata pencarian pada masa PKP ni, kan? Dia dengar, dia sakit hati, dia kata, tak payah, itu surat hang jaga anak isteri kamu, kamu jaga anak isteri kamu, tak peduli pasal orang lain. Orang ni termasuk ciri-ciri yang mendustakan agama. Baik, seterusnya ciri yang ketiga iaitu fawailul lil musallin. Hak ni termasuk pula Allah Taala bagi tahu apa? Celaka besar bagi mereka yang solat. Kenapa pula yang sembahyang pun celaka? Baik, kenapa orang yang sembahyang juga celaka? Adalah kerana tu dia allazinahum an salatihim sahun. Mereka berkeadaan lalai daripada menunaikan solat. Bukan lalai waktu dalam solat, bukan dalam solat, daripada menunaikan solat. Nak pi semayang, nak semayang berat tak sangga lah apa semua, tunggu ni masa lagi 10 minit, 5 minit nak habis waktu solat, kelang kabut baru nak semayang. Itu orang yang lalai daripada mengerjakan solat, berat malas nak menunaikan solat. Dah semayang pula, duk terbayang benda lain pula, fikir benda lain pula, lalai daripada kekhusyukan kita dalam solat. Maknanya ayat ni berangkumi keseluruhan berkenaan orang yang solat. Maknanya yang pertama, orang yang lalai solat, dalam solat pun dia lalai juga. Jadi jaga-jaga. Celaka Allah Ta'ala bagi tahu golongan-golongan yang mana semayang, bukan tak semayang, tapi lalai daripada menunaikan solat. Apatah lagi yang tak semayang, lagi teruk lah. Yang tak semayang lagi teruk. Jangan nak cakap lah, yang tu zombie punya orang. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mereka ni macam mayat hidup, tak guna punya. Jadi kita yang sembahyang, jaga solat kita masuk waktu, jangan biar terlalu lama. Cepat kita sembahyang. Tambah dalam musim PKP ni 2 kali main game dah apa semua, sampai kita terlepas waktu sembahyang. Tahu-tahu tengok Allah habis waktu dah. Qada tak guna dah. Boleh lah qada, tapi tak elok lah. Itu Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan salat. Jadi jangan kita termasuk di kalangan orang-orang itu. Na'udzubillahi min zalik. Baik, seterusnya, ciri yang seterusnya iaitu alladzinahum yura'un. Dah semayang pula, riak pula. Solat, semayang elok, tapi riak. Riak ni apa? Bangga diri. Asak, aku semayang, aku ni orang bagus, aku semayang. Tunjuk ke orang niat hati. Memang cantik semayang dah, niat semua elok lah, tapi dalam hati pula terdetik perasaan nak menunjuk ke orang. Berdosa, tak boleh. Terhapus segala amalan kita disebabkan kerana sifat, sikap, perasaan riak, asa besar diri kita tu. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Ni tu termasuk di kalangan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tak kira lah semayang ke, atau buat saja perbuatan yang baik, kita duk pergi cerita ke orang, duk bangga diri kita, maka terhapuslah amalan kebaikan itu disebabkan kerana
riak kita tu, besar diri kita tu, bangga diri kita tu, hak tu tak boleh. Siapa yang boleh bangga diri? Allah saja yang berhak untuk bangga diri dia. Sebab dia sempurna, kita bukan sempurna. Harap pendengar ustaz boleh faham, no? InsyaAllah, nah. Baik, kita seterusnya pergi kepada ayat yang terakhir, iaitu wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Tak mau tolong orang dalam susah, tak mau tolong orang minta tolong, tak mau tolong walaupun berkemampuan pun tak. Kadang-kadang kita pelik, yang berkemampuan tak mau tolong, tapi yang tak mampu yang tolong. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji sampai teratur ada yang jadi lagu tu. Jadi insya-Allah kita harap kita janganlah jadi orang yang payah nak menolong orang. Ingatkanlah diri kita, tulang kita untuk membantu sesama manusia, insya-Allah. Sebab dalam kisah sahabat iaitu Saidina Ali, ada ustaz teringat satu kisah Saidina Ali radhiyallahu anhu. Dulu pada satu hari dulu, cerita dia lebih kurang lagu ni, satu hari dulu Saidina Ali ni tidak ada makanan langsung kat rumah dia nak makan. Maka dia pun keluarlah untuk mencari makanan. Dia pergi bekerja. Ketika lepas habis selesai dia buat kerja, dia dapat rezeki, Allah Ta'ala tentukan dapatlah sebiji tamar upah. Maka dia pun pulang balik. Ketika dalam perjalanan dia nak pulang balik tu, dia terjumpa dengan seorang pengemis perempuan, minta makanan, lapar apa hari tak makan. Maka Sayyidina Ali pun bagilah sebelah buah kurma. Tiba-tiba tengok sebelah dia ada anak pula nak makan. Mana cukup sebelah ni, dia bagi lagi sebelah buah tamar dia, bagi lagi sebelah. Maka tak ada langsung kat dia. Maka dia balik, dia tak balik rumah, dia terus balik kena pergi masjid, dia buat sembahyang sunat. Kebetulan pada masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang bagi hadiah kepada Rasulullah, buah. Maka Rasulullah pun ambil 10 biji, berikan kepada sahabat ni, suruh pergi hantar dekat rumah Sayyidina Ali. Dia Allah Ta'ala gerakkan hati Rasulullah. Maka pergilah hantar sahabat ni, bagi salam kat Fatimah. Fatimah kata, Ali tak ada, aku tak boleh bagi terima hang, aku tak boleh bagi hang masuk sebab suami aku tak ada. Hang kalau nak cari Ali, pergi cari Ali dekat masjid, asal dia kat sana asal. Maka sahabat tadi pun bergerak pergi ke masjid, pergi cari Ali. Tengok sungguh Ali ada kat masjid tengah duduk semayang. Selesai Ali semayang, terus sahabat tengok, sahabat bagi salam. Sahabat suruh ni, wahai Ali, ni dia, ayah anda mertua engkau bagi, ambil lah, kata. Dia pun ambil. Dia kata, mana lagi sebiji? Terkejut sahabat tadi. Dia kata, macam mana hang tahu kata ada lagi sebiji? Sebab Rasulullah bagi tahu, kalau kita buat satu kebaikan, Allah tambah 10. Maksud dia ada ni baru 9, makna ada sebiji lagi ni. Sebiji lagi. Maka sahabat tadi pun kata, sungguh Ali, aku ambil sebiji tadi. Maknanya di situ apa? Maknanya yakin para sahabat tentang buat kebaikan Allah akan balas tu, cukup yakin. Kita tak sampai tahap tu. Wallahu alam. Baik. Daripada intisari ayat ni, kita tengok dalam surah Al-Ma'un. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Minta maaf tu patutnya ga, ustaz tersilap typing error, minta maaf bunga di situ, patutnya ga, agama, alif ga alif mim. Baik, yang pertama, bersikap kasar dengan anak yatim. Yang kedua, tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Dia ustaz dah terang lah tadi. Sikap kasar dekat anak yatim, tak bergalakkan orang bagi makan. Yang kedua, lalai dan cuai dalam melakukan ibadah solat. Buat main-main, semayang main-main pun tak boleh. Janganlah semayang duk bergelak, main bertampak apa semua. Jangan. Kita sembah Allah, jangan sampai tahap Allah main hidup kita pula. Yang keempat, suka menunjuk-nunjuk kebaikan yang mereka lakukan. Duk tunjuk buat baik semua, duk tunjuk ke orang apa semua. Dan akhir sekali, iaitu enggan menghulurkan bantuan kepada orang lain, tak mau tolong orang. Itu saja berkenaan dengan kefahaman surah Al-Ma'un daripada ustaz. Baik, kebaikan yang kita perolehi daripada surah Al-Ma'un ni, yang pertama, pengajaran dia, sentiasalah kita melakukan kebaikan kepada anak-anak yatim, buat hubungan yang baik pada mereka. Jangan duk buat naya ke anak yatim, buat tahana ke anak yatim, duk curi harta anak yatim, duk menipu anak yatim. Jangan kita buat benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala sayang anak-anak yatim, jadi kita pun kena sayang pada anak-anak yatim. Yang kedua, dirikan solat. Jangan kita buat main-main, jangan kita lalai dengan semayang. Jangan duk semayang sebab kita nak tunjuk ke orang, diteriak dengan ibadat kita, jangan. Dan yang ketiga, sentiasa memberi pertolongan
banyakkan sedekah, bantu kepada orang, galakkan orang lain pun juga buat kebaikan dan juga sedekah. Nah, sedekah ni cukup banyak jalan cara dia, nak tak nak kita aja. Nah, okey, baik. Ustaz harap apa yang ustaz sampaikan hari ini kamu boleh sampaikan juga kepada orang lain dan juga boleh sampaikan juga kepada saudara-saudara kamu, kawan-kawan kamu, tak kira melalui WhatsApp ke telefon ke. Nah, insya-Allah untuk kelas ustaz 5 Jaya Sekolah Kebahasaan Titik Bandar, nantikan ustaz akan WhatsApp sekali dengan kerja rumah pada kamu. Harap duduk rumah, jangan pergi mana-mana, tengok video ustaz ni, bagi faham. Tak video ustaz pun boleh lepas ni boleh tengok lagi video ustaz lain, ceramah agama lain. Banyakkan baca Quran, jangan lupa solat. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.